Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita nak masuk bab 4, pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Tingkatan 3 sejarah. Okey, bezanya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan negeri-negeri Melayu bersekutu yang kita belajar dalam bab 3 sebelum ni. Kuasa-kuasa raja dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kuasa-kuasa raja ni tidak terbatas. Kalau dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu, kuasa rajanya agak terbatas dengan kehadiran residennya. Tapi kalau dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, dia punya kuasa rajanya tidak terbatas. Maksudnya lebih berkuasa lagi lah rajanya kan dalam menentukan pentadbiran negeri masing-masing. Kenapa? Okey, hari ni kita akan belajar tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dalam negeri-negeri Melayu, kita buka muka surat 84. Okey, kita pergi pada pelis dulu. Okey, dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni ada 5 negeri. 4 negeri dekat utara, 1 negerinya dekat selatan, iaitu Johor lah. Okey, yang pertama negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan bakinya yang dekat selatan tu Johor. Okey, kalau kat Perlis, macam kita tahu, Perlis ni dekat dengan Kedah kan. Dia ni wilayah yang terpisah daripada Kedah pada tahun 1842. Secara rumusannya lah kan. Kita belajar cepat-cepat secara revisinya. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni adalah negeri-negeri yang rapat dengan Siam. Okey, macam kiranya macam Siam dah anggap keempat-empat negeri ni macam bawah negeri naungannya. Tapi Raja-Raja Melayu masa tu, Raja-Raja Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu ni menganggap yang mereka hanyalah sahabat baik je kepada Siam. Siam sahaja. Macam Siam lah feeling. Macam dia ni dia memiliki keempat-empat negeri ni. Keempat-empat negeri ni di bawah naungan dia. Macam tu. Macam dari segi kerajaan Perlis, hubungan mereka dengan Siam memang berjalan dengan baik. Lepas tu disebabkan Perlis ni baik dengan Siam lah, Perlis ni berani untuk jalinkan hubungan luar dengan negeri-negeri lain juga. Lepas tu Raja Perlis sendiri pada masa tu nama dia Said Hussein Jamalullah. Telah diberi gelaran dia ada macam panjang lah nak sebut kan. Pia Songkiram Rama. Awak boleh baca dalam muka surat 86 dia punya gelaran tu. Ibarat macam kalau dalam Malaysia sekarang darjah kebesaran dia macam Tan Sri, Datuk gitu. Macam bukan senang-senang lah orang nak dapat benda tu. Orang yang hebat-hebat saja yang dapat. Raja Perlis masa tu dapat. Okey, kalau Kedah pula, Kedah pun sama juga menjalinkan hubungan luar dengan Siam juga. Sebab masa tu Kedah dia macam ada krisis dengan Burma. Kedah ni dekat juga dengan Burma kan. Jadi cara bila dia rapat dengan Siam ni sekaligus melindungilah kerajaan Kedah ni daripada Burma. Okey, muka surat 87 kerajaan Kesultanan Kedah ni Dan di Kedah ni terdapat 128 mukim. Lepas tu setiap daerah ni dia ada penghulu. So sistem pentadbiran ni daripada awal lagi, daripada kedatangan barat lagi memang dah cukup terancang. Terancang. Lepas tu dia ada undang-undang sendiri. Ada 5 bab undang-undang Kedah. Undang-undang awak boleh baca dalam muka surat 87, antaranya adat meminang dan undang-undang adat kebesaran pada masa tabal orang besar, hukum kanun Datuk Kota Setar, adat bunga emas dan sebagainya. Okey. Kita masuk kepada Kelantan pula. Okey, Kelantan ni juga memainkan hubungan yang sangat rapatlah dengan Siam. Terutamanya masa Sultan Muhammad pertama. Kelantan menjalinkan hubungan yang baik bukan sahaja dengan Siam, malah dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, dulu Patani ni kiranya bukan dalam Siam lagi lah. Dia satu negeri yang bebas. Sekarang Patani ni dia dah bawah Siam dah kan. Okey, lepas tu Kelantan pun ada sistem pentadbiran yang tersendiri. Dia ada sistem jemaah menteri yang dibentuk oleh Sultan Muhammad yang kedua. Lepas tu dia negeri Kelantan ni dia bahagi kepada jajahan. Sebab tu kalau kita pergi Kelantan sekarang ni dia tak panggil daerah, dia panggil jajahan kan. Lepas tu ada jajahan
masa tu ada 3 jajahan, iaitu jajahan selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dengan Pasir Mas. Buka muka surat 88 untuk bacaan lanjut. Lepas tu ada sistem perundangan sendiri. Perundangan di Kelantan sendirilah, yang mana Sultan Muhammad kedua yang dia laksanakan undang-undang syarak. Undang-undang syarak ni undang-undang Islam lah. Okey. Kalau hari ni jajahan Kelantan dia bukan 3 negeri dah. Dia dah 11. Tanya orang Kelantan, dia ada 11 negeri. Macam hari ni kita ada yang kita tahu lah, Kota Baru, Pasir Mas, Tumpak, Pasir Putih, Bacok, Kuala Kerai dan sebagainya. Ada 11. Okey, kalau dekat Terengganu pula, dia pun sama menjalinkan hubungan yang rapat dengan Siam semenjak abad yang ke-18 lagi. Selain itu, dia juga jalinkan hubungan dengan negeri Kelantan. Yang ni buka muka surat 89 dia jalinkan hubungan dengan dia punya jiran lah, Kelantan, Patani dan juga Johor yang nun jauh kat selatan sana tu. Hubungan ini membolehkan Terengganu ni diiktiraf sebagai sebuah negeri yang berdaulat lah, sebab dia jalinkan hubungan dengan kuasa negeri yang besar-besar. Macam Johor masa tu pun memang negeri yang maju sebenarnya. Kalau diiktiraf oleh negeri yang maju ni, macam bila dijalinkan hubungan tu, macam dia diiktiraf lah sebagai negeri yang berdaulat oleh negeri Johor, macam tu. Lepas tu dia ada sistem perundangan yang sendiri, yang mana berdasarkan prinsip keadilan Islam, hukum syarak lah. Lepas tu ada mahkamah untuk jalankan proses keadilan dan perundangan. Lepas tu pada tahun 1911 ada undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu digubal. Hakim mahkamah pula dipilih secara teliti. Orang yang jadi hakim mahkamah masa ni dekat Terengganu mestilah berpengetahuan agama yang luas. Lepas tu dia mestilah berkebolehan. Bukan saja agama lah, kiranya yang lain pun dia boleh cover. Okey. Itu 4 negeri yang kita akan belajar dalam negeri Melayu tidak bersekutu yang berada di utara. Yang Perlis, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Okey, di selatan pula. Kalau di selatan ni kita ada Johor. Johor ni dia tak mainkan sangat hubungan jalinan mesra antara Siam. Alhamdulillah. Tapi kenapa kenapa dia termasuk dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni? Negeri Melayu tidak bersekutu ni, cikgu boleh rumuskan macam ni lah, nak bagi awak senang faham. Negeri-negeri yang mana British nak sebab kedudukannya strategik, tapi British suka sangat nak ambil, nak masuk campur dalam negeri dia, sebab negeri-negeri ni ada campur tangan negara luar. Maksudnya macam dekat utara tu kan, negeri Melayu tidak macam Kedah, Kelantan, Perlis dengan Terengganu ni kan ada campur tangan daripada Siam kan. Macam kalau Johor ni pula, Johor ni negeri yang sangat maju masa tu, sampaikan raja dia masa tu, Maharaja Abu Bakar, dia dapat gelaran Maharaja tu sendiri daripada Ratu British sebenarnya. Dia yang bagi gelaran Maharaja ni. Sebab masa tu Maharaja Bakar ni juga raja yang sangat hebat. Dia membangunkan negara dia. Lepas tu dia siap buat lawatan luar negeri. Masa tu pun dah ada. Macam kita sekarang Perdana Menteri kan pergi melawat Timur Tengah kan. Sampai kan dapat kota haji lebih ekstra kan. Masa tu pun dah ada dah lawatan luar negeri oleh Maharaja Abu Bakar ni. Dia melawat ke mana? Dia melawat ke Eropah, melawat ke Jepun. Kiranya dia pergi tempat tu bukan calang-calang. Bila dia dah jalinkan hubungan dengan negara-negara yang macam tu, Eropah dan Jepun, maknanya Johor tu sendiri telah diiktiraf lah sebagai negeri yang berdaulat. So British nak masuk campur pun takut, sebab kalau dia masuk campur dekat Johor, nanti kalau orang lain akan kacau dia pula, akan backup Johor. Macam tu. Dan masa tu perundangan Kesultanan Johor ni dia pakai undang-undang tubuh kerajaan. Dia ada undang-undang dia sendirilah. Lepas tu dia punya sistem pentadbiran pun memang moden. Dia gunakan jemaah menteri, ada jabatan-jabatan kerajaan. Lepas tu ada jawatan menteri besar dalam negeri Johor tu. Okey, tu background pentadbiran dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu sebelum kedatangan British. Okey, perluasan kuasa
perluasan kuasa British di Perlis dan Kedah muka surat 90. Kenapa? Yang pertama, faktor dia adalah kedudukan yang strategik. Sebab kawasan dia strategik lah kan. Dia berada di laluan perdagangan keempat-empat negeri, kelima-lima negeri ni. Lepas tu, yang kedua, untuk menghalang kemasukan kuasa barat lain. Sebab British sedar, kelima-lima negeri ni memang orang luar macam Perancis, Jerman, Amerika, Rusia memang duk intai-intai nak masuk negeri-negeri ni. So, sebelum dia orang masuk, better lah British sapu dulu kan. Sebab itulah. Lepas tu, yang ketiga, kelima-lima negeri ni makmur dengan kekayaan sumber hasil. Memang kita punya negara ni, alhamdulillah lah, setiap negeri tu ada sumber hasil masing-masing. Okey, tapi kalau dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu tidak, negeri Melayu bersekutu yang lebih kaya dengan biji timah, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni macam taklah sangat kan. Tapi dia still ada sumber hasil yang menjadi idaman British. Okey. Yang keempat, menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. Masa tu, British, selain dia kuasai Pulau Pinang, dia juga kuasai India. Yang tengah-tengah tu, Burma tu dia tak kuasai. So, dia kuasai India, Burma. So, dengan Pulau Pinang. Jadinya, dia nak hubungkan hubungkan Burma, Pulau Pinang dengan Singapura. Masa tu kan, Singapura kan jauh dekat selatan sana kan. Jadi, kalau dia nak buat jalan kereta api, macam susah lah nak kena tempuh negeri-negeri yang bukan di bawah jajahannya kan. Sebab itulah dia nak negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni. Sebab dia nak menghubungkan Burma dengan Pulau Pinang. British berhasrat menghubungkan Burma yang dikuasainya dengan Pulau Pinang dan Singapura. Lepas tu, dia juga membolehkan British mempunyai rangkaian terus berhubungan dengan India. Maksudnya India pun di bawah pengaruh British. Okey, yang kelima, beban orang putih. British mendapati Siam melakukan kekejaman di negeri-negeri keempat-empat negeri yang dekat utara tu lah. Perlis, Kedah, Kelantan dengan Terengganu. Sebab dulu macam Siam ni, dia rasa diri dia berkuasa. Dia rasa macam keempat-empat negeri ni berada di bawah naungan dia. Sebab saban tahun kan dia akan hantar macam ufti dekat Siam kan. Tapi sebenarnya keempat-empat negeri ni hantar ufti tu sebab tujuan persahabatan je. Macam dia anggap dia bersahabat baik lah, hubungan diplomatik dengan Siam. Sampai hari ni kan kita punya negara keseluruhannya kan, Malaysia, dia amalkan hubungan diplomatik dengan semua negeri. Sebab tu bila kita bergaduh dengan Korea Utara, kita tak takut sangat tau. Sebab kita ada hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Macam kita dalam apa orang panggil, kita dalam orang panggil kelab Commonwealth lah. Kita dalam kelab Commonwealth tu kan ada banyak New Zealand, Australia. Sebab tu bila ada krisis ganyang Malaysia masa dulu, Indonesia lancarkan ganyang Malaysia, ramai yang datang support kita, yang datang tolong kita. Askar-askar daripada New Zealand, askar-askar daripada Australia, orang yang jauh-jauh tu datang untuk tolong kita. Sebab kita berada dalam satu grup ni, grup Commonwealth. Sebab kita ada hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar. Okey, kita masuk strategi perluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Jadinya, British tahu yang Siam tu, British tahu yang keempat-empat negeri di utara ni, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu ni, ibarat macam berada secara tak officialnya berada di bawah naungan Siam lah kan. So Siam ni pula agresif. So dia tak nak timbulkan masalah. Kalau boleh dia nak dapat keempat-empat negeri ni secara aman dan damai, tanpa tumpahkan darah, tanpa tumpahkan kos yang banyak untuk perang kan. Jadi dia ada buat perjanjian, iaitu perjanjian Bangkok 1909. Tapi sebelum dia buat perjanjian Bangkok 1909 yang mengatakan keempat-empat negeri dia yang punya, British yang punya, dia buat secara halus dulu. Okey, yang pertama dia buat perjanjian dia buat secara teratur lah daripada tahun 1826 lagi dia buat. Dia muka surat 92 cikgu cerita secara ringkas dia ada banyak perjanjian. Okey, pada 1826 dia buat perjanjian yang
sulit. Dia buat sikit perjanjian. Antara perjanjiannya pada tahun 1897, mula-mula dia buat perjanjian sulit antara British dengan Siam. Dia katakan yang British ni dia kata British mengakui lah yang Siam lah penguasa kepada ni lah Kedah, Kelantan, Terengganu semua tu. Dia pandai lah, dia cakap dulu, betul awak lah penguasa kepada ke negeri-negeri ni. Okey, dia kata. Tapi dengan syarat British tak bagilah yang kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa besar lain menyebarluaskan kuasanya dekat, pengaruhnya dekat negeri-negeri Kedah, Kelantan dengan Terengganu ni. Pandai dia kan. Dia nak sekat kan. Lepas tu dia buat perjanjian lagi, perjanjian sempadan. Dia kata siap-siap sempadan negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dengan Kedah ni sebab dia nak lindungi dia punya negeri juga kan. Negeri-negeri Melayu bersekutu dia sebelum yang dalam bab 3 tu kan. Lepas tu 1902 dia buat perjanjian lagi. Dia buat perjanjian Perisytiharan 1902. Siam akan mengawal hubungan luar negeri Kelantan dengan Terengganu. Negeri-negeri ini tak boleh menyerahkan konsesi kepada kuasa asing tanpa izin Siam. Dia nak kontrol Kelantan dengan Terengganu. Kelantan dengan Terengganu kan belah timur sikit kan. Jadi ni dia nak kontrol Kelantan dengan Terengganu ni supaya jangan bagi negara-negara lain macam kuasa-kuasa besar macam Perancis, Amerika dan sebagainya untuk masuk dalam Kelantan dan Terengganu. Okey, rentetan daripada perjanjian-perjanjian ni, British dengan Siam ni dah ada hubungan baik lah antara kedua-duanya. Lepas tu bawalah kepada perjanjian 1909 yang mana perjanjian ini memberi kesan besar kepada negeri-negeri Melayu ni lah. Keempat-empat ni, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Perjanjian ni lah membuka laluan kepada British untuk kuasai negara kita tanpa gangguan daripada kuasa luar. Okey. Pada 1909 perjanjian ditandatangani antara wakil British dengan wakil Siam iaitu putera dia lah untuk putera dia juga merupakan Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam masa tu. Okey, dalam perjanjian ni negeri Perlis, Kedah, Kelantan dengan Terengganu ni muka surat 93 perlulah menerima seorang penasihat British. Walau bagaimanapun pada tahap awal Kelantan dengan Terengganu memang tak nak. Dia memang tolak habis-habisan. Semua negeri pun sebenarnya tolak habis-habisan. Tapi yang paling hebat tentangannya adalah daripada Kelantan dengan Terengganu. Dia memang geram. Dia tak nak ambil sebab dia kata, apa hak Siam untuk tentukan nasib negara kami, negeri kami? Sebab kami bukan bawah tanah jajahan dia pun. Kami cuma bersahabat sahaja dengan dia. Dan perjanjian ni kami tak tahu apa-apa. Bukan kami yang tantangan. Ini antara British dengan Siam. Ni antara Menteri Hal Ehwal Luar Kerajaan Siam yang sign ni. Bukan kami kan. Bukan kerajaan kami. Kelantan dengan Terengganu cakap. Tapi akhirnya dia terpaksa akulah dengan perjanjian ni. Itulah bezanya antara negeri-negeri Melayu bersekutu dengan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Kalau Melayu bersekutu, dia terima residen. Kalau residen macam kita tahulah, dia berkuasa dalam semua benda kecuali dua sahaja. Agama dengan adat. Tapi kalau penasihat British ni, dia lebih kepada menasihati sahaja. Kayaknya raja still ada kuasa, still boleh memerintah seperti biasa. Tapi dengan nasihat British lah, kalau British cakap dia terpaksa dah menimbangkan apa yang British cakap tu. Okey. Itu apa yang berlaku dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang bahagian-bahagian utara, yang 4 negeri itu. Okey, kita masuk kat selatan dulu. Macam selatan pula. Selatan Johor lah kan. Macam kita tahu Johor ni makmur, maju. Ekonomi dia pun memang gempak, terutama dalam pertanian. Lepas tu dia punya pemerintah sangat bijak, sangat cekap. Lepas tu masa tu ada golongan pentadbir yang memang pandai juga nak majukan ekonomi Johor. Lepas tu Johor ni memang maju dengan bukan sahaja daripada segi ekonomi, infrastruktur dia, sosial dia pun. So tak mustahil lah yang Johor ni jadi macam tu kan. Tak pelik lah jadi macam tu. Sebab Johor memang maju. Di sosial dia pun dia bangunkan daripada segi pendidikan dan sebagainya kan. Okey, jadi macam mana British nak kuasai Johor yang hebat ni? Johor yang membangun ni. Dalam muka surat 95. Okey, mula-mula
Perjanjian 1855 antara Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim yang menyatakan bahawa sekiranya jajahan Kesang hendak dijual oleh Sultan, Kesang hendaklah terlebih dahulu ditawarkan kepada pihak British. Okey, masa tu ada perjanjian dengan Sultan Ali dengan Temenggung Ibrahim. Maksudnya dia orang akan lebih ke British lah kalau nak jual jajahan ni. So, dah masa 1885, Johor dengan British menjemput bahawa Johor hanya akan menerima seorang ejen. Dia ada jalan cerita lah. Jadi secara terancang, masa ni, 1885 ni lah yang penyebabnya. Johor menandatangani perjanjian dengan British yang mengatakan Johor akan menerima seorang ejen. Dia macam penasihat, tapi lebih rendah daripada penasihat. Dia punya ejen ni, ejen. Orang panggil pengawal konsul. Pengawal konsul. Dia punya darjah lagi rendah daripada penasihat yang macam kat empat negeri tadi tu kan. Jadi maknanya hak ehwal luar lepas ni dikuasai oleh penasihat British ni lah. Bukan penasihat, pengawal konsul. Pengawal konsul British ni lah. Lepas tu, masa tu Gubernur Negeri-Negeri Selat dia cadanglah kepada British untuk, boleh tak kalau kita tempatkan residen British kat Johor? Boleh lah kan. Lepas tu dia nak buat macam ni lah, macam negeri-negeri Melayu bersekutu kan. Lepas tu secara terancang British pun buatlah something, dia punya rancangan untuk memanipulasikan kedudukan kewangan Johor masa tu. Dia bagilah pinjaman, dia kata, apa kata kita buat pembinaan kereta api, saya akan bagi awak 200,000. Dia macam cagar lah macam tu. Lepas tu, tapi masa tu Maharaja pandai, dia punya menteri pun pandai masa tu. Dia kata tak apalah, kami tak nak. Cadangan ni tidak diterima. Sebab tujuan kenapa dia nak buat kereta api ni bukan dia nak Johor maju pun. Tapi sebenarnya bila Johor tu tak mampu nak bayar sebanyak $200,000 kepada British balik, nanti automatik Johor tu akan tergadai lah kepada British. Macam tu plan je, tapi tak berjaya. Sebab masa tu Johor dia punya pemimpin hebat. Dia pandai. Lepas tu, masa 1914, Sultan Ibrahim masa tu dia tandatangani dengan Gubernur Negeri Selat. Masa tu nama dia Sir Arthur. Dalam perjanjian tu dia kata jawatan konsul yang sebelum ditempat di Johor ditukarkan kepada penasihat British. So, pengawal konsul yang tak ada function tak itu pun ditukarkan kepada penasihat British lah. Sebab masa tu, Maharaja Raja Johor pun memang ada hubungan yang rapat dengan British. Jadi mungkin ada benefit daripada segi ekonomi jugalah masa tu. Pelantikan ini telah menukarkan taraf Johor daripada negeri yang bebas, yang berdaulat sebelum tu, kepada sebuah negeri naungan British. Tapi still lah tidak menjejaskan kedudukan Sultan langsung. Pihak British masih mengakui kedudukan dan kesultanan Sultan. In fact, British lah yang advice, yang nasihatkan Sultan Johor supaya ada Johor Military Force. Sampai sekarang ada Johor Military Force. Yang mana Johor je yang ada pasukan tentera dia sendiri. Tak macam negeri-negeri lain. Sampai sekarang wujud. Yang dekat Taman Merdeka tu kan, depan tu. Okey, lepas tu sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So, kelima-lima ni dia ialah pentadbiran negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Nama pun tidak bersekutu kan. Jadi, dia punya sistem pentadbiran tu macam bersepah sikit lah. Tak macam negeri-negeri Melayu bersekutu. Dia ada residen dan sebagainya kan. Dalam negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni, dia punya sistem pentadbiran tu terasing. Lepas tu, British cuba nak gabungkan pentadbiran negeri ni tapi tak berjaya. Sebab adanya raja yang tegas dekat kelima-lima negeri ni. Lepas tu, kelima-lima negeri ni tetap kedudukannya sebagai negeri-negeri Melayu pemerintahan beraja yang bebas dan mempunyai kuasa autonomi ni sendiri. Kuasa ekonomi dia yang kawal. Kuasa apa? Kiranya dia ada kebebasan untuk mengawal negeri dia sendiri macam tu. Lepas tu, raja-raja kat negeri ni pun lebih berkuasa berbanding dengan negeri-negeri Melayu bersekutu macam saya cakap mula-mula tadi. Lepas tu, tapi negeri-negeri ni terletak di bawah kawalan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang juga merupakan Gubernur Negeri-Negeri Selat. Dia negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tapi di bawah juga Gubernur Negeri-Negeri Selat.
Yang ni kan, negeri Selat tahu kan? Yang 3 negeri tu. Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang. Okey. Okay, secara umumnya pentadbiran negeri Melayu Tidak Bersekutu ni walaupun raja masih berkuasa dekat setiap negeri tu, tapi dia punya corak pentadbiran dah semakin moden. Yang mana di Perlis dia ada Majlis Mesyuarat Negeri. Lepas tu dia ada lepas tu kaki tangan Perkhidmatan Awam, dia terdiri daripada orang-orang Melayu. Dan hanya ada 3 orang je pegawai Eropah dalam pentadbiran kat Perlis masa tu, masa tahun 1931. Lepas tu Setiausaha Kerajaan jadi pegawai tadbir terpenting. Sampai sekarang kan, kalau jawatan awam paling tinggi dalam negara bukannya Perdana Menteri tau, tapi Setiausaha Negara. Kalau awak nak tahu. Macam cikgu kerja kerajaan, kiranya pegawai kerajaan yang paling tertinggi bukan Perdana Menteri, tapi Setiausaha Negara. Okey, lepas tu pentadbir, tapi yang ni Setiausaha Kerajaan lah. Masa tu Setiausaha Kerajaan merupakan pentadbiran tadbir terpenting dalam Perlis. Ni kita cakap dalam konteks Perlis tau, bukan negara. Takut tertukar. Okey, kat Kedah. Kedah pula sama juga, dia ada Majlis Mesyuarat Negeri. Lepas tu Setiausaha Kerajaan merupakan pegawai tadbir terpenting. Lepas tu kaki tangan awam je pun dia ambil kebanyakan daripada orang Melayu. Dia utamakan orang Melayu. Sebab itulah orang British nak masuk jarum dia pun susah. Lepas tu kat Kelantan pula pun sama. Dia ada Majlis Mesyuarat Negeri dia sendiri. Lepas tu dia ada Menteri Besar. Terengganu dia ada Majlis Mesyuarat di Negeri. Dia ada macam Majlis Mesyuarat Negeri, betul. Lepas tu dia ada Jemaah Menteri. Jemaah Menteri. Dia ada menteri sendiri. Lepas tu dia punya Perkhidmatan Awam pun kebanyakannya orang Melayu, tapi ada pelibatan pegawai Eropah jugalah, tapi dihadkan tak banyak. Lepas tu dia ada undang-undang dia sendiri, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu pada tahun 1911. Dia guna undang-undang ini. Dan tak boleh dipinda undang-undangnya. Lepas tu kat Johor pun dia ada undang-undang sendiri, undang-undang tubuh Kerajaan Johor 1895. Lagi lama undang-undang ni. 1895. Lepas tu dia ada menteri besar juga, macam dekat Kelantan. Lepas tu ada juga orang Eropah lah dalam perkhidmatan kerajaan. Orang Eropah, orang Melayu, dan dilayan sama taraf lah. Tapi keutamaan diberi kepada orang Melayu untuk memenuhi jawatan pentadbiran dalam kerajaan Johor tu. Okey, awak perasan tak? Kelima-lima negeri ni kebanyakannya semuanya cuti hari Jumaat Sabtu kan, kecuali Perlis kan. Okey, cuti umum cuti umum untuk kelima-lima bekas negeri Melayu Tidak Bersekutu ni, dia kekalkan lagi Jumaat sebagai hari cuti mereka. Tapi tahun 1944 Perlis dengan Johor ditukar Sabtu Ahad. Tapi masa 2014 Johor tukar balik kan, dia tukar Jumaat Sabtu sampailah sekarang. Okey, perkembangan pentadbiran. Okey, selepas negeri-negeri ni menjadi negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, kita tengok kedudukan Sultan masih lagi kekal. Sultan masih lagi di puncak kuasa. Sultan masih ada kuasa yang samalah. Lepas tu tak berubah sangat. Lepas tu kedudukan pembesar pun sama. Tapi bidang tugasnya berubahlah sikit. Ada menteri, jemaah